Punca KJ gesa cari pengganti Najib. Guan Eng didakwa kembali, ini reaksi DAP. Guan Eng kecam tindakan kerajaan pada Al Jazeera. Pilih Perikatan Nasional atau Mufakat Nasional, ini jawapan PAS. He's guilty now. Pending the appeal, dia sudah didapati bersalah. Ahli Parlimen Rembau Khairy Jamaluddin mengulang kenyataannya sebelum ini bahawa mesejnya tidak boleh dinafikan yang UMNO perlu bergerak ke hadapan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu dipetik Astro Awani berkata masih ada yang mahu bekas Perdana Menteri Najib Razak kembali menerajui parti sebagai Presiden UMNO walaupun beliau sudah didapati bersalah di mahkamah. Saya cakap benda yang menjadi rahsia terbuka sekarang ini. Masih ada yang berharap Datuk Seri Najib kembali sebagai Presiden UMNO. Ini yang saya maksudkan. Mereka tak nak cakap benda ini, tapi saya terpaksa cakap. Bagi saya, kita perlu bergerak ke hadapan, cari generasi baru untuk memimpin UMNO, katanya. Khairy berkata, kenyataannya sebelum ini mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan Najib bersalah atas 3 pertuduhan berkaitan dana RM42 juta dari SRC International Senin Berhad. Jelasnya, beliau tidak berniat untuk biadab terhadap Datuk Seri Najib. Dengan kenyataannya itu bahawa UMNO perlu bergerak ke hadapan. Kita perlukan yang boleh mengambil alih, yang boleh diberikan masa sekarang untuk membuat perancangan untuk 5 hingga 10 tahun akan datang. Itu maksud saya. Tengku Razaleh cakap benda yang sama, tetapi mungkin kerana Tengku Razaleh adalah negarawan yang senior, tiada siapa yang berani untuk tegur atau peli beliau. Bukan hendak samakan saya dengan Tengku Razaleh, tetapi oleh kerana saya ialah KJ, nakal, semua saya kena kecam dan saya kena kritik, terutamanya orang-orang kuat Datuk Seri Najib, dan mereka telah tembak messenger atau kill the messenger. Katanya lagi, mengulas kritikan yang diterimanya sebelum ini. Antara yang tampil membidas Khairy susulan kenyataan tersebut ialah anggota Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi dan veteran parti Syahrir Abdul Samad. Khairy yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berkata, parti itu masih kukuh di bawah kepimpinan Presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Sekarang ini Presiden masih lagi ada, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tak ada masalah sebab kes beliau masih dalam perbicaraan. Tidak ada keputusan apa-apa lagi dari mahkamah. Tetapi kita mesti melihat selepas itu siapa. Apakah barisan kepimpinan baru yang sebenarnya yang dikehendaki rakyat juga, katanya. Ahmad Zahid 67 sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 27 pertuduhan pengubahan wang haram, 12 pertuduhan pecah amanah, membabitkan dana Yayasan Akal Budi dan 8 pertuduhan rasuah. Seorang pemimpin DAP berkata, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng tidak boleh didakwa semula atas kesalahan sama berhubung pembelian banglonya pada 2015 kerana ia akan menjadi tidak berperlembagaan. Pengerusi Biro Undang-Undang DAP Ram Kapal Singh berkata, perkara 7/2 Perlembagaan Persekutuan menyatakan seorang individu tidak boleh didakwa semula atas kesalahan sama kecuali sabitan atau pembebasan itu dibatalkan dan perbicaraan semula diarahkan mahkamah lebih tinggi. Oleh itu, walaupun bukti baru muncul, Lim tidak boleh didakwa semula hasil daripada siasatan lanjut, katanya dalam kenyataan, sambil menambah tidak masuk akal untuk menyiasat kes itu lebih lanjut. Beliau berkata demikian selepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bebas membuka semula siasatan kes pembelian banglo Lim jika ada bukti baru. Untuk rekod sebelum ini, Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dalam jawapan bertulis Parlimen berkata, tidak ada halangan bagi SPRM untuk membuka semula siasatan berhubung pembelian banglo bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng jika ada bukti baru kerana ia adalah badan penguatkuasaan yang bebas. SPRM adalah sebuah badan bebas dalam menjalankan penyiasatan terhadap kes-kes rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Tiada halangan untuk membuka semula siasatan sekiranya terdapat fresh evidence atau bukti baru di dalam kes tersebut, katanya sebagai menjawab soalan Ahmad Fadli Syari, PAS bahagian Pasir Mas. Ram Kapal berkata, SPRM boleh menyiasat tetapi ia dilarang daripada meneruskan pendakwaan terhadap Lim dalam kes banglo itu. Pada 30 Jun 2016, Lim didakwa menggunakan kedudukan awamnya
untuk mendapatkan suapan bagi diri dan isterinya Betty Chew dengan meluluskan permohonan Magnificent Emblem Sedia Berhad untuk menukar tanah pertanian bagi tujuan perumahan dalam mesyuarat Exco Negeri pada 18 Julai 2014. Beliau juga didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan dengan membeli sebuah banglo daripada Pang pada harga 2.8 juta ringgit, lebih rendah daripada harga pasaran sebanyak 4.7 juta ringgit ketika itu. Pang didakwa bersubahat dengan Lim. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Georgetown melepas dan membebaskan mereka pada 3 September 2018 selepas Peguam Negara menggugurkan pertuduhan itu. SPRM yang terkejut dengan keputusan mahkamah membebaskan Lim dan Pang berkata cadangan itu dibuat Jabatan Peguam Negara, bukannya agensi anti rasuah berkenaan. DAP mengecam tindakan kerajaan terhadap Al Jazeera, Astro dan Unify TV kerana akan memberi kesan yang buruk terhadap prinsip kebebasan akhbar dan maklumat serta ke atas profesionalisme pengamal media. Ini kerana demi mengelak daripada tindakan perundangan di masa depan, pengamal media akan terpaksa mengamalkan tapisan kendiri, kata Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurutnya, keadaan itu sudah terbukti bukan setakat dalam media arus perdana bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, malah dalam media bahasa Cina. Sebelum pertukaran kerajaan persekutuan, media arus perdana bahasa Cina utama akan memberikan ruang liputan yang lebih besar kepada parti-parti pembangkang berbanding kerajaan Pakatan Harapan. Namun, selepas kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih, keadaan menjadi terbalik. Malah beberapa orang wartawan kanan mereka memainkan peranan yang aktif mendukung dasar-dasar Perikatan Nasional. Dakwanya, tindakan menindas oleh kerajaan menunjukkan Perikatan Nasional tidak mempedulikan prinsip kebebasan akhbar dan maklumat dan mereka lebih berminat untuk membungkam suara alternatif bagi memaksa pematuhan dan mewujudkan iklim autoritarian yang tidak boleh menerima sebarang kritikan, waima, pandangan yang bernas, katanya dalam satu kenyataan. Katanya, kerajaan Perikatan Nasional tidak memberi maklum balas kepada permintaan Al Jazeera untuk mendapatkan pandangan kerajaan, sebaliknya memilih untuk menghukum Al Jazeera. Tindakan itu dilihat umum sebagai salah guna kuasa dan Menteri Komunikasi dan Multimedia kini bagi sesumpah bertukar warna apabila beliau secara terbuka menyokong tindakan menindas tersebut dan bukan kebebasan akhbar dan maklumat. Dakwanya, demi kepentingan awam, kerajaan perlu menghentikan tindakan sedemikian serta merta jika Perikatan Nasional betul-betul komited untuk mendukung demokrasi, accountability dan ketelusan, katanya. Untuk rekod sebelum ini, Bukit Aman mengesahkan polis telah melakukan serbuan bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia terhadap pejabat Astro dan Unify TV. Terdahulu dilaporkan serbuan serupa dibuat di pejabat stesen penyiaran Qatar Al Jazeera. Serbuan itu merupakan sebahagian siasatan yang sedang berjalan ke atas laporan khas episod 101 East yang menyorot dakwaan penganiayaan pendatang tanpa izin di Malaysia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Huzair Muhammad berkata, polis telah melaksanakan waran geledah yang diberikan oleh Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur dan Mahkamah Magistrat Sepang terhadap ketiga-tiga stesen penyiaran itu. Tindakan pelaksanaan waran geledah ini dilakukan bersama-sama pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang turut membuka kertas siasatan ke atas stesen penyiaran terbabit. Serbuan tersebut turut merampas komputer dan kesemua rampasan akan dihantar ke SKMM untuk analisa lanjut. Keterangan saksi-saksi lain turut diambil ketika serbuan dilaksanakan bagi membantu siasatan. Dapatan siasatan akan diangkat ke pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat. PDRM menegaskan tindakan yang dilaksanakan adalah berlandaskan undang-undang. Tiada individu ataupun entiti yang akan terlepas daripada sebarang tindakan jika jelas mencabuli undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia, katanya. PAS memperkukuhkan muafakat nasional dan bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. PAS tidak pernah keliru dengan hala tuju perjuangan parti itu ketika ini, sama ada mahu bersama dengan Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional. Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali berkata, hala tuju parti itu jelas, iaitu ikatan bersama adalah kunci kejayaan untuk menjadi satu kerajaan yang gagah. Tidak ada keliru. Hala tuju kita jelas, iaitu ikatan bersama adalah kunci kejayaan. Kita menghargai peranan semua parti-parti politik, baik UMNO, Bersatu dan parti lain. InsyaAllah, kita akan jadi kerajaan yang gagah, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan mesin ventilator dan test kit COVID-19 di Hospital Besar Selayang.
Beliau diminta mengulas kenyataan timbalan Presiden Parti Amanah Negara atau Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang menyindir PAS berhubung pendirian bekas parti lamanya itu sama ada mahu bersama Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional. Bekas Menteri Kabinet itu mempersoalkan kewajaran parti itu untuk duduk bersama dengan Perikatan Nasional pada ketika ia turut berada dalam Muafakat Nasional. Mengulas lanjut, Khairuddin dan juga Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi menegaskan PAS akan terus memperkukuhkan kerjasama di dalam Muafakat Nasional dan masih bersama Kerajaan Perikatan Nasional. Apa cerita pilihan raya? Kita tunggu apa yang berlaku nanti. InsyaAllah kita bersama untuk memenangi PRU bersama semua parti. UMNO bersatu, GPS dan GBS Sabah, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.